binti Ahmad, pemegang nombor matrik 1211318. Hari ini kami akan membincangkan tentang manuskrip kami yang bertajuk Cerita Tatkala Fatimah Wafat. Manuskrip kami telah diperoleh daripada Perpustakaan British. Nombor seri bagi manuskrip kami ialah EAP/6/5. Untuk pengetahuan anda semua, biografi penulis dan saiz manuskrip ini tidak ditemui. Manuskrip ini menggunakan tulisan Jawi Melayu dan juga beberapa perkataan Arab. Manuskrip ini mempunyai 116 muka surat. Kami mendahului kajian kami dengan muka surat 20 kerana muka surat sebelumnya tidak dapat difahami. Manuskrip ini juga tidak mempunyai sebarang catchword. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luqman Hakim bin Saidi Daruni, pemegang matrik 1211570. Kita masuk kepada 3.3 iaitu kandungan. Manuskrip ini merupakan pelbagai cerita yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu. Terdapat 5 cerita yang kami perolehi. Cerita berita yang pertama ialah orang yang kaya tidak mahu sedekah. Seterusnya ialah cerita dua orang bersahabat iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Zahidi dan Abu Hafs Al-Kabir. Cerita yang ketiga ialah cerita Nabi Sulaiman yang bertemu dengan belasan orang yang berbuat kepada ibunya. Cerita yang keempat ialah cerita Nabi Ayub, dan akhir sekali ialah cerita kelebihan mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada analisis manuskrip A11 hingga V15. Analisis ini menceritakan mengenai orang kaya yang tidak mahu bersedekah. Dalam cerita ini mengisahkan tentang suatu ketika Bani Israel dilanda kemarau. Pada ketika itu bergeraklah pada fakir miskin ini yang tidak punya apa-apa mengetuk pintu rumah orang kaya bagi meminta sesuatu untuk hidup. Seorang kanak-kanak yang merupakan anak orang kaya telah memberikan roti kepada fakir miskin, dan apabila dia masuk ke rumah, tangannya dipotong oleh ibu dan ayahnya. Allah SWT telah membalas perbuatan orang kaya tersebut dengan menarik semua hartanya dan mematikan mereka dalam keadaan yang hina. Maka anak daripada orang kaya tersebut terpaksa hidup seperti mana orang fakir miskin, iaitu mengetuk pintu-pintu rumah orang kaya sehinggalah ia besar. Setibanya ia pada satu rumah orang kaya, seorang wanita telah membawanya masuk ke dalam rumah. Wanita itu tersebut telah mengahwinkan pemuda tersebut dengan anaknya, walaupun dia tidak sempurna, iaitu kedua tangannya telah dipotong oleh ibu bapanya sendiri. Seterusnya kita pergi kepada analisis 16 hingga V20. Dalam analisis ini ia menceritakan tentang dua sahabat iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Zahidi dan Abu Hafs Al-Kabir. Muhammad bin Abdullah menceritakan selepas kematian kawannya iaitu Abu Hafs, dia tidak mengunjungi kuburnya selama beberapa bulan, sehingga tiba satu malam dia bermimpi bertemu dengan Abu Hafs dalam keadaan mukanya pucat dan berubah warna. Dia menyapa Abu Hafs dengan memberi salam, tapi salamnya tidak dijawab oleh Abu Hafs. Kemudian Muhammad bin Abdullah menanyakan tentang keadaan muka Abu Hafs yang kelihatan berubah warna. Abu Hafs Al-Kabir menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah, setelah orang ramai meletakkan aku dalam kubur, datang malaikat lalu berdiri pada bahagian kepala aku dan berkata, hai orang tua yang jahat. Kemudian malaikat tersebut menghitung satu, lalu malaikat tersebut memukul aku dengan tongkatku. Selain itu kubur berkata, tidak mahlukah engkau Tuhan, kata hai engkau. Lalu kubur menghimpit aku sehingga berselisih serta putus seluruh rusuk yang dan selisih tubuhku. Abu Hafs diseksa dan diazab hingga tibanya satu malam di mana pada malam itu telah masuk bulan Syakban. Pada malam itu dia mendengar satu suara yang berkata, hai malaikat, angkat azab daripadanya, kerananya sesungguhnya dia telah menghidupkan malam bulan Syakban serta berpuasa ia sehari pada bulan itu. Allah telah mengangkat azabnya pada malam tersebut kerana menghormati bulan Syakban tersebut. Manuskrip ini juga menukilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ita' bin Yasar radhiyallahu anhu yang bermaksudnya orang menghidupkan malam 2 hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha dan malam nisfu Syakban tidak mati hatinya dalam kubur dan pada mahsyar. Seterusnya, cerita Nabi Sulaiman bertemu dengan beberapa orang pemuda. Cerita ini mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang menemui sebuah kubah bersinar yang dibuat dari permata.
Kubah tersebut didiami oleh beberapa orang pemuda yang telah berbuat baik kepada ibunya. Mereka adalah manusia yang sanggup menjaga ibunya yang telah tua dan berada dalam keadaan yang lemah. Ibunya telah mendoakan mereka diberikan rezeki oleh Allah sebelum ibunya wafat. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya kepada mereka tentang bagaimanakah cara mereka mendapatkan makanan dan minuman dalam kubah tersebut dan bagaimanakah cara mereka mengetahui waktu siang dan malam. Pemuda tersebut menjawab, Allah telah memberikan sebuah kayu yang mana pada kayu tersebut telah muncul buah-buahan, manakala air susu yang sangat putih muncul daripada kubah. Seterusnya, pemuda tersebut berkata lagi, pada waktu siang hari, kubah akan bertukar menjadi warna putih, manakala pada waktu malam, kubah akan bertukar menjadi gelap. Cerita yang keempat adalah cerita Nabi Ayub. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan hidup serta penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam setelah diutus oleh Allah sebagai Nabi terhadap umatnya. Ketaatan Nabi Ayub kepada Allah telah menimbulkan sifat dengki dalam diri iblis terhadap Nabi Ayub. Dengan itu, iblis telah melakukan pelbagai cara bagi melunturkan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Pertama, iblis telah bertemu dengan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sedang solat dan mengatakan, adakah engkau masih menyembah Allah sedangkan semua hartamu telah habis? Lalu ketika Nabi Ayub telah selesai solat, Nabi Ayub pun menjawab, segala puji bagi Allah yang mendatangkan akan aku, kemudian mengambil ia kembali daripada aku, sehingga membuatkan iblis berpaling dengan kerugian. Setelah itu, iblis pun bertindak membunuh semua anak-anak Nabi Ayub, lalu pergi bertemu dengan Nabi Ayub dan mengatakan, adakah engkau masih menyembah Allah sedangkan semua anak-anakmu telah mati? Kemudian Nabi Ayub memberi jawapan yang sama, segala puji bagi Allah yang mendatangkan akan aku, kemudian mengambil ia kembali daripada aku. Iblis pun berpaling dalam keadaan marah dan bertindak meniup pada hidung dan mulut Nabi Ayub sehingga bengkak dan muncul nanah serta ulat di seluruh tubuh badan Nabi Ayub. Penyakit tersebut dialami oleh Nabi Ayub selama beberapa tahun dengan dijaga oleh istrinya Rahmah, sehinggalah Allah menurunkan bantuan bagi menyembuhkan penyakit Nabi Ayub tersebut. Saya akan menerangkan sedikit kandungan yang terdapat pada manuskrip cerita tatkala Fatimah wafat daripada muka surat 61 hingga 70. Isi kandungannya berkenaan dengan cerita kelebihan mengadakan Maulid Nabi. Diceritakan pada zaman dahulu di negeri Mesir sesudah zaman pemerintahan Fir'aun dan Haman, ada seorang raja yang memerintah. Pada suatu hari, seorang pemuda memacu kudanya di tengah kota hingga ia terpijak seorang budak yang merupakan anak daripada raja Mesir ketika itu. Berita tentang kematian anak raja tersebut telah tersebar dan sampai pengetahuan raja. Mendengarkan berita tersebut, raja menjadi sangat derang dan marah. Lalu ia memerintahkan para hulu balangnya mencari pemuda tersebut dan membawanya ke istana untuk dihukum. Pemuda tersebut menjadi risau kerana jika ia dibawa ke istana bertemu raja, ia pasti akan dihukum dengan hukuman yang berat. Maka pemuda tersebut pun bernazar untuk melakukan Maulid Nabi jika terlepas dari hukuman berat tersebut. Setelah itu, datanglah para hulu balang. Raja tersebut menemui pemuda itu, lalu membawanya ke istana untuk bertemu dengan raja. Setibanya di istana, raja pun bertanyakan kepada pemuda tersebut bahawa adakah pemuda tersebut ada membaca sebarang ilmu sebelum dibawa masuk ke istana. Lalu pemuda itu menjawab, ia tidak membacakan sebarang ilmu, sebaliknya hanya bernazar. Kemudian raja pun berkata bahawa dia hairan kerana tiba-tiba perasaan marah dan berangnya tiba-tiba hilang ketika melihat pemuda tersebut. Lalu bertanyakan tentang nazar pemuda tersebut. Pemuda tersebut mengatakan bahawa jika ia terselamat daripada hukuman, dia bernazar untuk melakukan Maulid Nabi. Sesudah itu, raja tersebut melepaskan pemuda tersebut dan memberikan wang sebagai biaya untuk pemuda tersebut melaksanakan majlis Maulid Nabi. Seterusnya, gerak kepada analisa teks Jawi Lama dengan Jawi Moden. Penulis telah menggunakan dengan penulisan Jawi Lama dalam manuskrip ini. Oleh itu, kami skupkan halaman bagi analisa teks Jawi Lama dengan Jawi Moden ini, iaitu dari halaman 11 sehingga ke halaman 35. Berikut adalah beberapa contoh
perkataan-perkataan Jawi lama yang kami tukarkan kepada Jawi moden, iaitu perkataan kemudian, tinggi, hingga, perkuburannya dan juga perkataan tamat. Perbezaan antara ejaan Jawi lama dan Jawi moden adalah dari segi yang pertama, dari segi pengurangan dan juga penambahan huruf vokal, iaitu seperti huruf alif, huruf ya dan juga huruf waw. Perbezaan yang kedua adalah dari segi imbuhan, di mana imbuhan contohnya perkuburan Jawi lama, manakala Jawi moden perkuburan. Perbezaan yang ketiga adalah dari segi penggunaan huruf-huruf Arab, di mana Jawi lama menggunakan huruf fa sebagai ganti kepada Jawi moden, iaitu penggunaan huruf fa. Seterusnya, analisa tulisan Arab kepada Melayu. Dalam manuskrip ini terdapat banyak perkataan yang ditulis dalam bahasa Arab. Maka dengan itu, kami telah mengeluarkan beberapa contoh perkataan Arab yang digunakan dalam manuskrip ini. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, qanaah yang bermaksud keyakinan. Yang kedua, ada tu majma'i talik yang bermaksud alat kompaun bagi orang yang menalak. Yang ketiga, wahud dan yang bermaksud dan ambillah. Dan yang keempat, biyadik yang bermaksud dengan tanganmu. Seterusnya, perkataan al-anbiya yang bermaksud para nabi. Dan yang terakhir adalah al-awliya yang bermaksud para wali. Berdasarkan perbincangan di atas, terdapat beberapa pengajaran yang dapat diperolehi daripada manuskrip ini. Sebagai penyumbang generasi masa kini, kita mestilah menyebarkan ilmu-ilmu, terutamanya ilmu Islam, agar orang ramai boleh mempelajari ilmu Islam dengan lebih mendalam. Dengan ini, ajaran Islam itu sendiri akan dapat berkembang seiring dengan peredaran zaman pada masa ini. Seterusnya, dalam manuskrip ini diceritakan juga tentang kelebihan orang yang menghidupkan malam Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta malam Nisfu Sya'ban. Sebagai umat Islam, kita mestilah menghidupkan malam-malam tersebut dengan memperbanyakkan amalan kita. Sebagai contohnya, memperbanyakkan solat sunat, membaca Al-Quran serta memberi sedekah kepada mereka yang memerlukan. Oleh hal yang demikian, hati kita akan sentiasa hidup semasa berada di dalam kubur dan padang mahsyar kelak. Sehubungan dengan itu, usaha menyeluruh perlu ditingkatkan untuk memperluaskan ajaran Islam ini kepada masyarakat. Hal ini demikian kerana sekiranya tiada seorang pun yang memainkan peranan untuk menghidupkan ilmu ini, sudah pasti ilmu ini akan larut di telan zaman dan akhirnya ilmu ini akan hilang begitu saja. Usaha daripada Majlis Islam Agama Negeri perlulah dipertingkatkan dengan mengadakan ceramah di surau-surau ataupun masjid-masjid yang berdekatan supaya masyarakat pada hari ini boleh mengetahui betapa pentingnya ajaran Islam itu sendiri. Terima kasih.